Tu pasal ciding kita tak. Katalah kita buat jerat bagi dia jatuh. Tapi kita yang buat jerat tu. Dari segi hukum, dia tak hukum kita bunuh. Pasal bukan dengan perbuatan kita secara langsung, mubasyarah. Istilahnya tak buat mubasyarah. Maksudnya tak buat secara direct. Dia indirect. Pasal aku faham kau dia main bola direct indirect tu. Dia bukan directly. Kita buat jenayah macam kita buru, kita panah dia tengok kena orang. Itu direct kita buat. Walaupun salah. Tapi yang ni, kita bukan ni, kita pasang cheating. Dia kena ke orang. Jadi indirect. Indirect tak kena hukum bunuh. Tapi macam mana pun ada tanggungjawab kena pergi ambil tu. Salah tak salah pasal siapa punya cheating. Tambah pula ada kawasan larangan pula. Hak tu ada cas-cas lah. Cuma cas bunuh tu saya tak ingat detail. Maaf tu. Macam mana pun takzir ada. Atas kata diat tak ada. Ada pun hukum takzir, dia takkan sampai buat diat. Tapi tetap ada kena bayar ganti rugi kak. Kalau kata menyebabkan hilang nyawa, cedera, patah kaki ke apa kan. Pasal salah kita. Serupa abang ni nanti rasanya ada bab ke depan ni. Apa dia? Kita naik kereta, bawa barang, bawa batu. Dia tengok batu daripada kereta kita, lori kita jatuh. Kena cermin orang pecah. Jadi dia indirect tu. Bukan direct ni, bukan kita pergi pecah cermin dah. Tapi berlaku tu dengan sebab kenderaan kita. Kena ambil tanggungjawab tu. Kena bayar ganti rugi. Ganti rugi. Istilah dia bukan diat. Istilah dia bayar doman ganti rugi. Jadi yang ni pun istilah dia bayar doman, bayar ganti rugi. Seingat saya yang tu dia ambil cas dengan istilah doman. Bukan dia ambil cas dengan kaedah qatli, dengan kaedah bunuh. Yang tu kot. Dia punya istilah tu. Pasal dia buat tu bukan direct tapi indirect. Tu istilah direct indirect tu kok mudah faham ni. Jadi bukan secara langsung. Dia buat tak langsung. Maksudnya kalau sebut batu ni melalui batu pecah cermin. Dia pun bukan dia bawa. Memang dia ada cuai. Batu tu sepatutnya dia kena tutup apa, jangan ada terkeluar batu daripada kenderaan dia, tapi terlepas keluar bukan saja buat. Tapi dia kena bayar ganti rugi. Bayar ganti rugi. Kalau kata menyebabkan nyawa dengan sebab cermin pecah, mati. Macam mana? Tu ada bayar ganti rugi. Dia tak istilah qatli. Tak istilah bunuh. Pasal dia indirect. Itu kot. Ni. Cedek. Okey. Istilah indirect tu lah. Bawa lepas tu. Ya. Yang tu pun kalau ikut seingat saya, yang tu dia hukum indirect tu. Pasal dia bukan buat mubasyarah. Macam mana pun salah ada salah, dosa ada dosa. Tapi dosa dia tak macam buat cara langsung tu. Pasal kalau kata dia buat, dia potong sikit, dia tinggal brek ke apa, bagi bocor ke apa ke, getah brek apa kan. Dia punya hidrolik pump tu, dia tengok keluar angin ke apa, dia tengok brek tak makan. Lalu kawasan gunung lah tu. Dia tahu yang ni kalau lalu ni, terang ni lagi mampuh lah. Dia buat macam tu. Salah memang salah. Cuma kalau kata kes bunuh, dia kena diat. Dia tak sampai dah hadiah, silap sebut. Sorry. Dia kena takzir. Dia pasal yang tu perbuatan tu indirect. Dia kalau bab fiqh macam ni dia ada bahas bab mana lupa saya. Rasanya dia cerita bab doman bab ni kalau cerita panjang. Kalau kita besar dia ada cerita bab macam ni. Saya buat misal. Apa saya nak cerita direct atau indirect tu. Kita buka sangka burung. Burung orang ni, burung tu kukur dia beli 15,000. Kita buka sangka dah. Kita halau, burung keluar. Mau bayar harga burung 15,000. Pasal apa? Pasal mau buka direct. Mau buka burung halau, mau halau burung keluar. Tapi kita buka pintu, kita tak halau. Burung tu pergi makan, buka. Batuk. Dia tengok, pintu tu buka. Macam mana boleh keluar? Tapi kita yang buka. Hak tu kena bayar. Tapi tak kena bayar macam mana hak kita halau. Pasal apa? Pasal indirect. Saya nak faham kan direct dengan indirect. Selalunya kalau nak tengok rujuk kitab, kalau kitab besar lah, dia ada bab khas bicara, kita ada bicara dulu bab tu atas nama dalam bab muamalat,
Dia panggil babud doman, bab kena bayar ganti rugi. Dia ada bab khas panjang, baca kau waktu kalau kita tak besar. Semua saya nak detail tu tak apa ingat, saya tak apa nak peduli. Undang-undang Malaysia pun tak pakai. Kalau pakai tu gagah lah nak beritahu kitab. Tapi pasal tak pakai tu. Macam mana pun nak sebut, ada beza situlah, direct atau indirect tu. Dan hukum dia ada berbeza. Antara yang buat secara langsung dengan potong tali brek apa seumpama tu. Tapi dari segi salah, salah. Kalau disebah akhirat esok, besar habuk pun tengok, tu pun kena balas. Hak tu memang kena. Tapi atas kata kesalahan, dia tak macam kesalahan macam buat secara langsung. Betul. Ya. Itulah kemalangan ni dia tengok tentu lah. Kalau atas nama malang, tragedi, tayar pancit tengok berlaku berlanggar kan, kematian dengan sebab apa, dia kena semak semua tu. Adakah disengajakan, tak disengajakan, ataupun dia lah tragedi atas nama malang tu, berlaku malang, yang ni orang pertama, orang kedua mati dan sebagainya. Macam mana pun apabila melibatkan kematian, dia akan ada yang siapa-siapa kena bayar tu. Yang tu pun kalau ikut nisbah bab dalam kitab ni, dia ada bab khas tu bicara. Dalam kitab dia ada sebut babul insidam. Insidam ni maksudnya bab accident. Naik kuda melanggar, boom, dua-dua apa? Siapa kena bayar? Masing-masing kena bayar dia. Tapi bila kena bayar dia, orang ni bayar, kosong, apa? Habis. Free. Dua-dua tak kena, habis. Kalau dua-dua salah. Tapi kalau salah sebelah pihak, orang ni makan jalan, pung, langgar. Siapa salah? Orang yang makan jalan tu kena. Dia kena bayar dia pada orang tu. Tu kalau kata orang tu mati. Kalau yang ni mati, free. Pasal mu yang buat salah. Itulah. Dia ada istilah kena tengok siapa buat salah tak buat salah tu. Kalau sibah jalan tu jalan siapa? Tengok undang-undang jalan raya. Satu undang-undang jalan raya dia ada enactment tu. Dalam syarat ada. Tu yang kalau buka kitab besar ada tu, bincang satu-satu. Tu saya sebut nama kitab. Cuma kitab bawah-bawah kita ni tak ada tu. Nama pun kitab halus Nama pun sulam, tangga pun nak naik kitab atas. Nak tengok kitab tu, kena jadi hakim betul-betul, tengok kitab besar sikit dan tak padan tuan-tuan ngaji, tuan-tuan kena ngaji kitab Arab tu. Pasal kitab besar kitab Arab rujukan dah. Dan memang dia sebut detail sebiji-sebiji macam cerita dalam mahkamah. Satu. Kitab yang saya pernah tengok dalam bab ni, kitab Majmu', kitab Tuhfah Nihayah. Kalau dia sebut bab ni, sampai kita, saya nak guna bahasa ni, blur, saya tengok. Saya kata blur saya apa? Detail. Sebiji-sebiji sebut. Kita pun tak sangka. Saya dulu sebelum pergi tengok kitab tu, saya ingat hukum jalan raya ni tak ada kena mengena dalam bab syarak. Bukan kitab besar ada weh. Sebiji-sebiji. Bahkan lagi best hukum. Hak undang-undang jalan raya kita, undang-undang bodoh. Buah pergi tu. Tambah buat sebut bejek. Bejek pun bejek bodoh. Bejek bodoh. Nanti tengok dia komen apa. Ada belanjawan bejek. Tak faham sudah saya sebut apa bejek-bejek tu. Tadi pun duduk dengar di kedai tu. Tengok dia duduk melantang, duduk bentang bejek. Nak bagi bering lah apalah. Apa cerita ni? Cerita ada undang-undang jalan raya bodoh. Aci langgar belakang mesti salah. Ada lah. Report je orang belakang mesti salah. Orang depan tak ada lampu. Dia lah salah. Kita berdasarkan lampu. Dia brek mengejut. Sepatutnya tempat tu tak boleh brek. Dia brek. Salah dia. Ni buat report kita kena bayar 300. Apa kita? Ni ada undang-undang bodoh. Sikit. Bodoh. Nak protes tak boleh. Pasal kita bukan ahli parlimen. Sikit buat tu. Kalau buka kitab, best. Biji hukum-hukum. Pasal Islam ni memang dia jaga kepentingan semua. Kita ni jadi undang-undang bodoh pasal ada insurans tu. Pula tu yang bayar, siapa bayar tu? Insurans bayar. Orang lain buat jenayah, orang lain yang kena buat jenayah. Ada pihak ketiga pula gedik-gedik minta bayaran kat kita, dia tak tahu. Bila jadi kes dia mah pula gedik-gedik main tolong bayar. Porah. Patutnya sepak insurans tu. Menyibuk lah. Pula tu tak ada siapa mati insurans apa, tak ada kena kemalangan. Dia kaya-kaya. Hak kita ni teruk kena bayar. Dah lah duit minyak naik uban. Sikit bubuh tu. Habis dia yang kaya-kaya. Kita teruk. Berapa kita nak? Apa manfaat? Jadi judi lah. Tu ada bab-bab dah. Bahas tu.
Macam mana pun saya sebut, kitab besar lagi kita buka, lagi backing Saya kata backing tu pasal kita tengok kitab sebiji-sebiji tu. Macam mana pun, dia ada undang-undang jalan raya kena tengok tu. Siapa betul, siapa salah. Misalnya sebut sikit. Jalan kampung. Dia tak boleh bawa macam mana kita bawa jalan highway. Highway memang jalan mu. Siapa berlintas, mu langgar. Hak lintas tu betul free. Hak lintas tu free. Mati free. Pasal apa? Mati katak ah. Pasal apa? Pasal ni jalan raya, highway tu. Highway. Highway. Mu ada je jantas, mu tak ikut jantas. Langgar, mati free mu. Tapi jalan kampung dia penuh lukis gambar lembu. Maksudnya kawasan ni kawasan lembu. Mu langgar lembu, mu bayar duit lembu. Pasal kampung ni kampung lembu. Masuk kampung lembu ni, kampung ni ada lembu. Papan tanda pun ada. Kalau papan tanda tu gambar lembu pangkah. Lembu masuk ke mana? Mu langgar. Lembu siapa? Mu bayar kereta tu. Pasal lembu mu masuk dalam kawasan bandar. Ni lembu kena pangkah. Lembu memang tak boleh baca. Tuan lembu lah kena baca. Nak sebut ada undang-undang macam tu dalam Islam. Siap satu-satu kan. Ada undang-undang tu. Tapi dalam Malaysia ada undang-undang bodoh. Tak tahu apa bala. Pula tu tak biasa diberi penjelasan undang-undang tu kat kita. Yang tu kot sikit. Apatah lagi undang-undang kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian kan. Tak biasa diberi penjelasan siapa kena dapat compound, tak compound, dapat bayaran, tak bayaran, siapa kena bayar, siapa kena cas, tak kena cas. Kena accident mati macam mana? Tuan-tuan selalu tahu ada kes lah. Dah mati tu lah. Tak tahu apa duit insur compound ni, kemalangan jalan raya, apa sekso bayar. Sok seksa apa bayar tu lah. Dia bayar ni. Duit apa ni? Macam mana ni? Tak tahu apa. Cik duit sambar lagi Saya nak sebut apa ni? Kita sampai bodoh dengan hukum tu. Kalau ikut syarak macam mana? Oi, ada bab boleh tuntut tu. Kalau tuntut bukan kat sekso insurans yang baru. Siapa yang buat jenayah kita tu? Dia lah tanggungjawab. Dan sepatutnya tu mahkamah bicara tak bicara, panggil tak panggil kita tu. Yang ni tak tahu apa bala, demo duk kelahi kot. Peguam yang dapat duit banyak. Waktu kena bayar kat dia berapa persen ada bayaran, bayar kat dia nenek, kita dapat lah 20-30 ribu. Demo dapat 40-50 ribu. Sikit ayat-ayat macam tu. Jadi banyak benda lah nak bertikai. Macam mana pun dia tahu undang-undang syarak asal nak sebut. Jadi dia ada undang-undang jalan raya yang kena lihat. Dia nak tengok siapa salah tak salah tu. Kalau kata yang memang dua-dua bersalah, dua-dua kena, dia kosong-kosong lah. Tapi kalau ada yang bersalah, siapa yang bersalah, dia akan kena bayar ganti rugi, doman. Kalau memang kesengajaan dia buat untuk menyebabkan bunuh dan mati, memang hukum bunuh dengan sengaja. Tambah pula memang boleh cas bunuh dengan sengaja. Bawa-bawa duk selekoh, berhenti depan-depan tu, lori, trailer. Memang belakang ni, kita tahu kereta bawa laju. Dia bawa laju. Saja berhenti tan selekoh, memang dia tak boleh brake. Memang berhenti, kosot bunuh. Boleh cas. Pasal apa? Kawasan ni tak sepatutnya boleh berhenti. Pula tu selekoh. Pula tu mu trailer. Bukan motor. Kalau motor mu tak apa. Sikit dengan bahasa itu. Jadi banyak benda tu. Syarat kalau bicara satu-satu, macam mana nak tengok kesalahan, sabit tak sabit, bunuh tak bunuh, ada kosot tak ada kosot, sabab tu sabab, memang sengaja tak sengaja, alat dan sebagainya. Semua kena perhati untuk mensabit yang jatuh tiat, direct, indirect, apa semua tu. Semua ialah antara benda yang kena perhati untuk mensabitkan kes. Itu kot. Ya. Okey. Nak buat macam mana? Minta maaf lah kat dia. Itulah. Kaedah dia minta maaf. Siapa waris dia? Sepatutnya katalah kita antara yang bersalah tu. Langgar mati pula tu. Memang orang pun orang baik, memang tak sepatutnya boleh kena bunuh, katalah itu kan. Jadi kita kena ambil kes tu. Sebab bayar. Cuma kalau ikut insurans cara dia mah lah. Ini itu kita ni kalau ikut kaedah syarak, walaupun kerajaan punya satu hal, kita esok tu berjawab esok akhirat tu. Pasal kita bunuh orang nama dia. Untuk buat dia macam mana? Kalau ikut hak tu hak waris tu. Dia yang berhak tuntut diat apa daripada kita. Apa kaedah dia? Serah diri waris. Serah diri tak mana? Dia bunuh apa memanglah salah kat dia tu kan.
Tapi serah diri, jumpa elok-elok, sembang elok-elok, sepatutnya saya kena bayar. Kalau tak cerita macam tu pun, maaf, minta maaf. Minta maaf di atas kata ni dia dah minta halal daripada apa yang sepatutnya kita kena bayar kat dia tu. Kalau kata memang nak bayar sungguh, cari duit bayar. Walaupun kerajaan tak minta bayar, pasal ada kira akhirat esok tu, pasal ada salah. Satu antara dia minta halal daripada pihak waris, pasal waris dia ada hak untuk sama ada, kalau masalah kisah sekarang ada kita bicara dulu, ada kes bunuh sengaja, boleh waris minta kisos, boleh waris memaaf daripada kisos dan minta diat, dan boleh waris memaafkan tanpa apa-apa bayaran. Boleh. Yang tu yang sebut dalam Quran, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Asalnya kena diat mughalazah. Asalnya boleh kena kisos, lepas tu kena diat. Dan kena bayar ada'un bi ihsan. Maksudnya bayar bagi sempurna, bagi tempoh. Dan boleh sampai ufiya lahu min akhihi syai'. Boleh dimaafkan semata-mata. Jadi hak tu hak waris. Jadi kaedah kita nak pelepas diri akhirat esok, jumpa waris, tu istilahnya serah diri, cerita kat dia elok, minta maaf, minta halal. Kaedah kita macam tu. Tu atas kaedah kita nak pelihara, sebelum jadi apa-apa, hati-hatilah bawa kenderaan. Itulah buah ayat itu. Kalau ada lebih, kalau ada yang istimewa sikit kot, macam ni. Rasanya saya pernah ajar bab-bab macam tu. Apa dia? Memang kita langgar. Dia tengok mati tu, kaki tak semayang, belah, langgar lari. Pasal apa? Memang sepatutnya boleh bunuh dalam hukum Islam. Pasal apa? Darah dia tak terpelihara. Pasal apa? Pasal dia orang tak semayang. Bila tak semayang, kenapa? Lepas 2 waktu boleh jamak, memang tak semayang, sabit kesalahan, macam mana? Bunuh. Jadi kita taklah kerajaan. Salah kalau ikut boleh kena takzir. Tapi dosa kita pergi langgar dia tu tak? Pasal dia termasuk orang yang tak terpelihara darah, dia boleh bunuh kalau ikut hukum syarak. Cuma kita buat perbuatan bunuh tu salah pasal kita tak ada kuasa untuk buat perbuatan bunuh. Tapi tak ada dosa kita bunuh dah. Hak tu boleh langgar lari. Sikit bahasa-bahasa gitu. Yang tu yang itulah, nak tengok ada masalah perkiraan akhirat tak akhirat tu. Yang tu kalau lari pun akhirat tak ada apa-apa. Pasal apa? Pasal memang dari sisi hukum dia boleh dibunuh. Macam orang murtad, orang yang dah kahwin tapi berzina, kalau ikut boleh bunuh. Langgar-langgar dia orang perempuan ni. Perempuan mana? Perempuan dah menikah tapi duk masuk betung. Masuk betung tu faham. Duk simbah benih kat betung. Tu istilah lah. Tak faham tanya lain. Buat macam mana? Kita langgar, mapuh orang perempuan ni, mujur langgar perempuan ni, belah lari. Pasal apa? Kalau ikut hukum dia halal bunuh dia ni, kalau ikut hukum syarak. Jadi kita bunuh dia tu dari segi dosa, akhirat tak ada perkiraan. Cuma kat dunia dapat mampus sama. Itu ya. Jadi hati-hati. Macam mana pun saya bukan nak bagi galakan, tapi saya nak sebut hukum. Apa yang sepatutnya tanggungjawab kena ambil, pasal dia ada kira dia akhirat tu. Untuk kot. Dia hukum orang gila. Binatang tu, dia kaedah binatang ni, siapa yang tanggungjawab dengan binatang, siapa tuang milik binatang pula, istilahnya bahaya dan boleh merosakkan sesuatu. Apa kerosakan yang dibuat oleh binatang kita adalah kita tanggungjawab untuk membayar ganti rugi dari atas kerosakan yang dibuat. Tu istilahnya membayar ganti rugi, bukan membayar diat. Katalah lembu tanduk orang mati, memang hukum lembu bunuh, tapi tak kena diat. Tapi sepatutnya kena bayar apa? Seingat saya dalam bab tu, dia kena hukum nilai per hamba. Pasal yang bunuh tu lembu, kebau. Katalah kebau dia, kebau yang bunuh, digigit sondor tanduk mapuh orang tu. Jadi dengan sebab dia tanduk mapuh, mati, bukan kita bunuh, kebau bunuh, tapi kebau milik kita. Kalau andai kata yang tu hamba, nilai dia 1 juta, mau bayar 1 juta kan? Pasal apa? Pasal kena bayar tu, bayar ganti rugi dengan nilai nyawa satu orang manusia. Cuma bukan istilah diat, tapi bayar dengan istilah dia panggil arsyu amdi. Dia panggil apa bahasa dia, lama tak sebut bahasa tu, lupa lah.
Dia ada istilah dia bayar dia harga hamba. Kena bayar harga hamba. Nisbah jenayah yang dibuat oleh binatang. Itu kot dia sebut. Itu kalau sebut melibatkan nyawa. Kalau kereta, tanaman, apa-apa yang dia rosakkan, bayar. Kita cari paku haji punya payah. Tanah kerabat bukit gunung baling apa. Susu ni lepas rumah. Mari lembu dia, kambing dia, pergi gabuk habis. Kikir habis semua ni. Kek. Mampu habis pokok. Jumlah tengok lembu, kambing apa. Bawa air kambing tu. Tuan jumpa dengan kambing ni. Pokok ni. Mukira lah pokok kayu. Ayah paku haji ku. Berapa pokok, mu bayar. Pasal ni kambing mu. Katalah gitu, kena bayar ganti rugi. Kalau ikut syarat, tuan dia kena bayar. Satu kalau tak mau kena bayar, tambat kami buh kadang-kadang. Yang tahu supama tu. Dia kena tengok penempatan. Yang tu yang dia ada duit, itu kalau ikut belajar tu buat orang malat, tapi ikut mari tak mari, dengar tak dengar, hadir tak hadir. Pasal belajar dah buat tu. Pasal belajar di sudut apa? Tu yang kalau sebut jalan raya ni. Kawasan ni boleh ada lembu, tak ada lembu. Kalau memang kawasan ada lembu, jadi kalau katalah kawasan kita kawasan penternakan. Jadi siapa yang bercucuk tanam, dia yang kena buat pagar. Kalau kawasan ni kawasan pertanian, siapa belah binatang, dia kena buat pagar binatang. Boleh? Faham? Tu hukum asal. Kalau kata kawasan ni kawasan pertanian, kawasan ni kawasan peternakan, jadi dia buat pagar. Buah pagar, ditanam pokok, dia buat pagar. Kita tengok binatang ceroboh juga masuk. Dah masuk ni, masuk malam, memang kena. Masuk malam sepatutnya kandang masuk, binatang masuk kandang. Masuk siang, kena tengok pagar mu buat cuai tak cuai. Kalau pagar tak cuai, maybe binatang ni kepuh dan rosakkan pagar, kena bayar tak? Bayar apa? Tuan binatang tu. Pasal apa? Ganas bahtera ni istilahnya merosakkan orang yang dah buat ciri keselamatan, tapi dia rosakkan ciri keselamatan tu. Kalau pagar dia terlupa tutup, tu peri lah mau. Berlaku pula siang, baru tengok siang malam. Jadi dia kena tengok keadaan penempatan dulu. Jangan pun sebut sekali lagi walaupun pernah belajar dulu. Cuma kod tak mari, tak ingat. Kod tak catik, ke tak hadir, ke hari tu hujan tak mari. Ke pasal tu tak dapat hidayah lagi, tak pergi masjid. Sikit, ya. Bab sihir pun kalau ikut dia ada bab dia. Sopa dalam bab tu. Dia sebut istilah indirect ataupun direct indirect tu. Cuma nak pastikan adakah memang sihir dia yang buat. Ataupun orang lain berkena. Tu lah kita tak boleh pasti, kita tak ada ilmu bab tu. Yang tu yang kalau ikut dalam bab-bab fiqh, dalam bab perbicaraan dia ada bahas. Dia kata harus bagi qadi, hakim pergi belajar ilmu sihir untuk dia tahu selok-belok sihir. Ada kes pembunuhan menggunakan sihir, santau dan sebagainya. Kawan tu mati dengan sebab sihir dan santau. Kalau kata memang dapat disabitkan dengan ilmu yang ada pada hakim ni untuk menilai sihir ni daripada siapa-siapa hantar apa-apa, memang pastikan ini sihir daripada dia dengan pastinya. Memang dialah yang buat, walaupun ada indirect dengan sihir tu. Dari sisi hukum memang mati dengan sebab sihir dia boleh jatuhkan hukum bunuh. Nak bunuh tu bunuh sengaja. Katalah buat patung ke apa kan. Contoh pulas tekuk pulas ni bakar dalam api, kawan tu pun mengelepar, mati, hangus. Dengan perbuatan sihir. Tengok dia buat ni, siapa yang buat? Kalau memang kita ada ilmu berkaitan dengan bab sihir dan kita memang tahu buat ni kena hubungan ni. Ini memang direct ni, hukum direct dia buat. Dari sisi hukum boleh dijatuhkan hukum kisos dan bunuh pada siapa membuat sihir. Cuma hukum ilmu tu tak ada. Bila ilmu tak ada, tak boleh sabit kes. Abai tu satu kes sihir, kes jin apa, abai tu macam apa? Tak sabit kes. Kita tak ada ilmu buat tu. Bila tak ada ilmu tak boleh bicara, tak boleh bagi hukum. Buang kes, tutup fail. Macam mana ada kes bunuh tapi tak boleh nak kenal suspek, ni tak boleh buat kes, tutup fail. Tak pun bagi ke file beku. Tentu. Ya. Hak tu kaedah taubat Bila kita taubat menyesal apa, berhenti.
Oh tu. Susah nak taubat tu. Kalau kata dengan sebab tu mati, wajib serah diri minta maaf kat waris. Aku yang bunuh dengan sihir aku pakai. Wajib taubat tu serah diri. Dia nak pelupuh buah nasib mu. Kalau ikut mampuh lah tu kalau ikut. Tu nak taubat payah tu. Satu orang buat dosa begini, nak taubat payah tu. Payah. Satu ulama bagi haram terus. Sihir, belajar. Walaupun belajar tak beramal, belajar saja haram. Orang boleh belajar tu macam martabat hakim jadi. Yang dia belajar untuk dikenal sihir, nak bagi hukum. Dan dengan tahu selok-belok ni, dia boleh bagi hukum betul. Siapa yang buat, tak buat. Dengan pastinya, dengan sebab tu baru boleh jatuh hukum. Pasal hukum dalam syarak, dia ditolak. Al-hudud tudra'u bisyubhat. Ditolak dengan sebab ada kesamaran dalam bab hukum tak pasti. Yang ni kalau ikut kena tutup fail, dia tak boleh bagi hukum. Melainkan dengan pasti. Jadi dari segi kaedah nak taubat tu, memang nak taubat payah. Bila kaedah taubat, dia punya dobit yang tadi igal lah. Kalau memang sabit dia yang buat, memang dia adalah pembuat sihir tersebut. Dia lah yang, jadi kalau dia nak taubat, dia kena pergi selah diri tu lah. Kalau kata bukan dia buat sihir, dia upah bomoh siang buat. Bomoh siang tu lah kena. Pasal bomoh siang tu yang bunuh, bukan dia bunuh. Cuma dia dosa di atas suruh. Dosa suruh bunuh. Tapi yang kena kes jenayah, kita suruh orang tembak orang. Yang tembak tu yang salah. Cuma salah kita, salah suruh orang tembak. Ada kes-kes macam tu lah. Panjang tu kes-kes mahkamah. Saya reti juga pasal jumpa kitab besar. Tu pun tak ingat semua tu. Kalau ingat semua, saya syarah tu lah. Tuan-tuan lali dengar ni. Ni. Sabit tak ingat tu. Kalau tak, tu terang tak ingat tu. Saja sebut itu. Dah bukan ingat mana pun. Mengaji pun banyak beratus. Saya ngaji tidur lah. Saya faham. Dia masa tu yalah, tak dapat hidayah orang nak apa dah. Rasa tak, alah buat apa ngaji payah sangat, pening pula. Buat release tu. Tu saya sebut ni. Rugi ke sah. Pasal apa? Ngaji kita tinggi-tinggi, tok guru pun tak ada nak baca. Kita nak telawah sekali lagi masa tak ada dah. Tapi kalau buka boleh lagi tengok tu. Tapi kita apa? Kalau lekat terus dalam kepala tu, best tak? Jawab tak? Kan best tak faham saya tanya apa? Okey. Kan best Tapi takat tu boleh sebelum nak detail-detail lagi ada benda tak boleh ingat kot saya. Ngaji tak apa nak bersungguh dulu. Kalau ngaji bersungguh kan, tengok saya jawab kan. 1 2 3 4 5 dan gede-gede. Tak boleh takat tu lah. Nak sebut panjang lagi, sorry. Kena buka kitab balik. Tengok. Tapi lalu semua saya lalu. Dan mengaji. Itu kot, ada lagi kita tahu. Sikit kalau kita nak ambil pengajaran ada apa? Hukum Islam ni lengkap. Nak ambil situ kan. Satu orang Ta'ala sebut dalam Quran, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tak pernah cuai, tak pernah tinggal satu benda pun dalam Quran. Tak ada benda yang tinggal tu. Panduan tu ada. Walaupun ada benda yang tak pernah didetailkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah ada bagi format, dia bagi kaedah gini. Yang tu semua telah diselesaikan oleh ulama kita dulu. Pasal kita lihat sebelum zaman kita ni ada zaman Islam, zaman kerajaan pemerintahan Islam yang diperintah oleh khalifah Islam, yang zaman tu pula khalifah Islam yang taat takwa pada Allah Taala, yang ada di kalangan itu ulama-ulama yang pakar-pakar dalam bab Quran hadis, dan mereka semua telah menyusun semua hukum hakam dalam negara, dalam pemerintahan Islam dulu. Satu kita duk belajar fiqh ni waris pada kita dulu ni. Waris daripada ulama-ulama dah bahas dah, dan dia bahas satu yang mereka dah memerintah negara Islam dulu dengan undang-undang tersebut. Mengikut fiqh Syafi'iyah, Hanafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah, satu-satu kan. Dah siap dah. Kita ni cuma pergi baca balik nak ambil faham apa yang dah berlaku dulu lah. Yang tu dia kata, tu kata Islam cantik lah, elok lah. Cuma kita lah tak pergi kaji elok-elok tu lah. Cuma lah ni kat Malaysia, kalau sebut pergi Malaysia tu, apa dia? Sebut Quran hadis bagus, tapi Islamic law, practical Islamic law tak ada. Down. Tak ada. Sebut Quran hadis bagus tak? Oh bagus Quran hadis, bagus. Ikut sunnah Nabi. Kita balik pada Quran sunnah. Tapi amalan semua punah. Apa? Bak undang-undang tak ada langsung. Tak ada. Sikitlah bak tu.
Jadi kalau ikut kita dah sebut tu, istilah dia tu lah asalnya mukhafafah, boleh jadi mughaladzah, dan beberapa bab yang kita sambil-sambil tu bab-bab kemalangan apa. Dan nak sebut hukum hakam yang berkaitan dengan bab-bab jenayah ni, yang kalau kitab besar memang ada pendetilan yang sangat halus dalam bab-bab tu. Habis. Dan dia perempuan